Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anak-anak murid cikgu tiga aspirasi. Okay, jadi untuk pagi ini kita akan sambung pelajaran kita. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita baca kitab Al-Fatihah. Okay, dan kita baca doa pelajar. Semoga mudah-mudahan apa yang kita daripada pagi ini dipermudahkan segala urusan, diberi kefahaman, baik segala urusan, okay, dan diberi perlindungan dari segala bahaya, insyaAllah. Dan menuju ila syarfil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a syai'in fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Okey, baik, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Okey, berkenaan dengan latihan modul pengukuhan kehebat sains tingkatan 3. Jadi kita lihat soalan yang telah saya berikan pada kamu, okey, sebelum ini, dan cikgu harapkan kamu dah siap lah, okey, cari jawapan. Dan untuk pada pagi ini kita akan bincang jawapan dalam latihan modul yang telah kamu buat lah. Cikgu harapkan kamu dah buat. Okay, jadi kita lihat yang pertama berkenaan dengan topik rangsangan dan gerak balas. Okay, jadi soalan pertama, kalau kamu dalam gambar rajah yang pertama tu, rajah di bawah menunjukkan seorang lelaki yang mengalami kecederaan dalam suatu kemalangan jalan raya. Okay, kalau kamu lihat tu seorang lelaki yang paling kemudian telah diberi rawatan kecemasan lah. Okay, lehernya tu dibantu kan. Jadi pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku sekiranya seseorang mengalami kecederaan pada bahagian saraf kejap? Soalan ini melibatkan kemahiran proses sains menganalisis, di mana tahap penguasaan dia DP4. Okay. Jadi jawapan dia yang boleh kita berikan adalah orang itu mungkin akan lumpuh dan tidak dapat menggerakkan anggota badannya. Okay, orang itu mungkin akan lumpuh dan tidak dapat menggerakkan anggota badannya. Jadi murid boleh salin jawapan sebenar pada kertas soalan yang telah cikgu edarkan sebelum ini. Okay, semak. Kalau kamu tak sama, okay, kamu tanda, tulis semula jawapan yang betul. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. Okey, berkaitan dengan subtopik rajah menunjukkan mata dan telinga. Okey, rajah di bawah menunjukkan mata dan telinga manusia. Saraf kranium menghubungkan otak dengan organ-organ deria di bahagian kepala dan leher seperti mata, hidung, telinga, lidah dan rahang. Saraf optik di mata dan saraf auditori di telinga merupakan contoh saraf kranium. Terangkan pernyataan tersebut. Okey, jadi soalan ini menghendaki kita menerangkan pernyataan tersebut. Okay, jadi jawapan dia yang boleh kita berikan adalah saraf optik menerima impuls daripada retina dalam mata, saraf auditori menerima impuls daripada koklia dalam telinga. Kedua-dua saraf tersebut terletak di atas leher dan merupakan saraf kranium yang menghantar impuls ke otak untuk pentafsiran. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, apa gambar rajah yang dapat kamu lihat di hadapan skrin? Okey, kamu lihat gambar rajah mata seseorang kan?
Rajah di bawah ni menunjukkan mata seorang pesakit yang disuluh dengan menggunakan lampu suluh di bilik kecemasan di hospital. Jadi soalan ini melibatkan kemahiran proses sains mengaplikasi dengan tahap penguasaan 3. Mengapakah doktor menyuluh mata pesakit dalam kecemasan dengan lampu suluh? Jadi jawapan dia ataupun poin yang boleh diberikan adalah pupil pesakit yang mengecut disebabkan oleh tindakan refleks menunjukkan pesakit itu masih hidup. Jika pupil tidak bergerak, balas terhadap rangsangan itu tidak dapat diselamatkan atau sudah mati. Pupil tu kita punya bahagian atas mata yang menutup mata tu. Sebab mata fungsi dia mengesan rangsangan cahaya. Jadi kalau cahaya yang berlebihan tu dia akan menjadi silau. Jadi pupil mata kita ni akan tertutup. Okey, untuk mengelakkan cahaya yang berlebihan masuk ke dalam mata. Jadi kalau bergerak menunjukkan mata ataupun individu ataupun pesakit tersebut masih lagi hidup. Kalau tidak bergerak, tak ada respon, menunjukkan bahawa pesakit tersebut telah mati. Okey, dan tidak dapat diselamatkan. Okey, seterusnya kita ke soalan yang keempat. Okey, apa yang kamu lihat daripada gambar rajah tersebut? Okey, seorang individu yang sedang berfikir mencari idea kan, menjawab soalan peperiksaan ke, okey, atau cari idea nak tulis karangan ke, okey. Jadi soalan dia, mengapakah gerak balas terhadap tindakan terkawal selalunya lebih lambat berbanding dengan gerak balas terhadap tindakan luar kawal? Ini kan kena tahu tindak balas terkawal dan tindak balas luar kawal. Jadi ia melibatkan kemahiran proses menganalisis tahap penguasaan 4. Okey, jawapannya adalah tindakan terkawal lazimnya melibatkan pemikiran dan membuat keputusan. Okey, jadi tindakan terkawal ni yang mana kita sedar, maksudnya dalam kawalan kita sedar. Okey, manakala tindakan luar kawal kita tak sedar. Okey, yang kita lakukan atau respon atau gerak balas kita tak sedar. Okey, jadi tindakan terkawal lazimnya melibatkan pemikiran dan membuat keputusan. Kita fikir dulu baru buat keputusan. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Ini gambar rajah melibatkan kulit. Rajah di bawah menunjukkan kerataan rentas kulit manusia. Kulit manusia menutup bahagian luar badan dalam manusia. Kulit ialah organ paling besar dalam sistem integumen. Okay. Kulit melindungi otot, tulang, ligamen dan organ dalam di bawahnya. Selain daripada mengesan rangsangan, jelaskan peranan yang dimainkan oleh kulit. Okay, jawapannya, kulit manusia memainkan peranan penting dalam perlindungan badan dan virus dan kehilangan air berlebihan daripada badan sebagai penebat, pengawal atau suhu badan dan sintesis vitamin. Okey, apa yang kamu rajah tu? Okey, hidung manusia. Selain fungsi untuk mengesan bau, bincangkan fungsi-fungsi lain bagi hidung. Ini melibatkan kemahiran proses analisis tahap penguasaan 4. Okey, jawapannya adalah apa dan menyebabkan udara menjadi lebih lembab. Rambut di dalam hidung menghalangi peparu. Okey, apa dalam rongga hidung memanaskan. Rambut di dalam hidung menghalang zarah-zarah. Okey, kemudian kita lihat soalan yang kedua. Setengah ubat perlu diambil dengan meletakkannya di bawah lidah. Bandingkan cara tersebut dengan cara mengambil ubat secara pelan. Baik, jawapannya adalah apabila ubat diletakkan di bawah lidah disebabkan kehadiran kebenaran darah di sana, ubat dapat meresap terus berfungsi dengan lebih cepat dan lebih baik. Apabila anda menelan ubat itu perlu melalui perut dan usus. Kemudian ubat itu diserap dan usus kecil ke dalam aliran darah. Kemudian ubat tersebut yang darah. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ke-8. Gambar rajah mata lagi. Foto di bahan mata. Mata adi kata dan keresahan mata boleh disebabkan oleh beberapa faktor. Apakah pendapat anda tentang mata? Okey, jawapannya adalah kerengsaan mata boleh disebabkan oleh pencemaran udara seperti jeruh menyebabkan kerengsaan mata. Satu lagi faktor yang berkaitan adalah tekanan kerja.
Selain itu, perengsa seperti wasap bahan kimia juga boleh mengakibatkan kerengsaan mata. Okey, seterusnya soalan nombor 9. Gambar rajah menunjukkan orang tua yang mengidap presbiopia. Orang tua yang biasa menghadapi kecacatan mata yang disebut presbiopia adalah rabun tua. Bincangkan sebab-sebab rabun tua. Soalan yang melibatkan kemahiran menganalisis penguasaan tempat. Okey, rabun tua adalah proses yang berkaitan dengan usia. Rabun tua biasanya disebabkan oleh penebalan secara beransur-ansur dan kehilangan kekenyalan pada kanta mata. Kanta mata menjadi lebih keras dan kurang kenyal, menyebabkan mata sukar untuk memfokus imej pada retina. Jadi penglihatan kita semakin lama semakin kurang. Okey, jadi dipanggil sebagai rabun tua. Salin dan tulis jawapan yang sebenarnya di ruangan yang telah disediakan. Okay, kalau kamu dah tulis jawapan kamu, tak ada masalah. Kamu tulis jawapan yang sebenarnya. Okay, buat penambahbaikan dan kemudian bagi jawapan kamu. Okay, mengikut skema jawapan. Okay, lihat soalan yang ke-10. Apakah yang dapat anda lihat di dalam rajah di bawah? Gambar rajah tengkorak, satu tengkorak. Suatu makan malam yang romantik atau kedua-duanya. Terangkan jawapan anda. Apa yang kamu dapat lihat? Gambar tengkorak ke atau gambar di sebalik gambar tersebut ada gambar yang tersirat tadi. Ia adalah merupakan ilusi laku. Otak tidak dapat mentafsir dengan tepat apa yang sebenarnya dilihat oleh mata. Ini keadaan yang dipanggil sebagai ilusi. Kita kilas pandang kita nampak macam tengkorak. Kalau kita dipandang baru nampak ada gambar tersebut sedang duduk kan. Kemudian kita lihat soalan yang ke-11. Rajah di bawah menunjukkan seorang lelaki yang kehilangan penglihatan pada sebelah matanya. Terangkan apa yang akan berlaku pada seseorang yang kehilangan penglihatan pada sebelah mata. Kalau seorang tu mata itu sudah tutup kan. Pirate of Caribbean itu sebelah mata tutup. Jadi lelaki itu tidak dapat menanggar jarak dengan tepat. Selain itu imej yang okey, kita lihat soalan yang ke-12, soalan yang terakhir. Okey, Encik Lim bekerja di sebuah kedai tayak. Bunyi kuat akibat letupan sebuah tayak kembali. Itu telah menyebabkan Encik Lim kehilangan pendengaran pada sebelah telinganya. Apakah kesan kecacatan ini dalam kehidupan hariannya? Yang menyebabkan proses menganalisis tahap penguasaan. Jadi dari sini kita boleh bagi poin di mana Encik Lim akan mengalami kesukaran untuk memahami percakapan di persekitaran yang sesak dengan orang dan tidak dapat menentukan dengan tepat arah sumber bunyi tersebut. Okey, jadi itu adalah 12 soalan beserta dengan jawapan bagi subtopik rangsangan dan gerak balas. Jadi berharap dapat tulis jawapan yang betul pada ruangan yang telah disediakan. Okey, jadi kita akan sambung